Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Arif bin Budiman Razi, I21105289. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan ataupun saya akan membedah suatu buku, tetapi saya akan memfokuskan kepada satu tajuk daripada buku yang bertajuk Wacana Pemikiran Islam ini yang dikarang oleh Ustaz Said Syahriman Said Ali, dan tajuk yang saya pilih adalah Syekh Idris Al-Marbawi, seorang tokoh ilmuwan Islam yang mana dalam buku ini bertajuk Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, pengarang Melayu unggul di kota Kahirah. Baik, Syekh Idris Al-Marbawi ini sedia maklumlah jika mahasiswa Malaysia yang menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar, nama Syekh Idris Al-Marbawi ini sangat makruf, sangat terkenal. Kerana apa? Kerana beliau adalah antara ilmuwan Islam yang berbangsa Melayu tetapi menghasilkan banyak karya-karya ilmu tradisi Islam seperti ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain. Baik, antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini adalah Kamus Al-Marbawi, kitab Bahrul Mazi, dan kitab tafsir yang lain-lain. Baik, Syekh Idris Al-Marbawi ini dilahirkan di Masfalah, berhampiran kota Mekah pada 1 November 1893. Beliau dilahirkan di sana kerana ibu bapanya berhijrah ke Mekah selepas berkahwin pada awal tahun 1890-an. Syekh Idris Al-Marbawi ini mendapat pendidikan awal di bumi Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah. Sekitar usianya berumur 20 tahun. Syekh Idris Al-Marbawi bersama keluarganya berhijrah kembali ke tanah Melayu dan menetap di Lubuk Merbau. Nama Al-Marbawi ini diambil sempena nama kampungnya, iaitu Lubuk Merbau. Di tanah Melayu selepas penghijrahan tersebut, kembara ilmu oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini diteruskan, dan antara pondok-pondok yang sempat beliau menuntut ilmu antaranya adalah Pondok Syekh Wan Muhammad di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Pondok Tuan Husin Al-Mas'udi di Kedah, Pondok Syekh Ahmad Fatani di Bukit Mertajam dan lain-lain. Baik, beliau bukan sahaja menuntut ilmu sebagai pelajar, malah menjadi seorang pembantu guru. Dan disebutkan dalam buku ini digelarkan kepada Syekh Idris Al-Marbawi ini adalah sebagai kepala menelaah. Baik, seterusnya pada usia beliau 30 tahun, beliau merantau ke Mesir bagi melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar. Di sana bukan sahaja ilmu agama yang dipelajarinya, malah beliau juga mempelajari ilmu politik, yang mana hal ini berlaku disebabkan pada tahun 1924, pada usianya 30 tahun itu, berlaku peristiwa besar. Ada dua peristiwa besar, yang mana satu keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, yang kedua peperangan di bumi Hijaz antara Syarif Husin dan Ibnu Saud. Baik, disebabkan hal ini, peristiwa ini, bangkit semangat cinta akan kemerdekaan, cinta akan melawan kuasa penjajah. Syekh Idris Al-Marbawi mencetuskan alternatif ataupun inisiatif bersama rakan-rakan sahabat-sahabat di Mesir, sahabat-sahabat Malaysia di Mesir. Mereka mewujudkan suatu majalah yang diberi nama Seruan Azhar, yang mana majalah ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran dan kebenaran Islam kepada
mahasiswa-mahasiswa Malaysia dan masyarakat di sekitar. Namun, cetakan majalah ini dihentikan oleh kerana masalah kewangan. Tetapi di sana terdapat hikmah yang mana dihentikan cetakan majalah tersebut adalah beliau berjaya menyiapkan kamus Al-Marbawi itu, yang pada awalnya menurut beliau kamus tersebut pada awalnya diselenggara oleh 5 orang sahabat, tetapi hanya beliau yang berjaya menyiapkan kamus tersebut. Baik. Karya-karya yang lain yang saya sebutkan awal tadi antaranya kitab Bahrul Mazi, kitab tafsir dan lain-lain. Dan suka untuk saya sebutkan kitab Bahrul Mazi itu adalah suatu ulasan berkenaan dengan Sunan At-Tirmizi, kitab hadis yang mana disebutkan dianggarkan tidak kurang 45 sumber yang menjadi rujukan khusus dalam bidang hadis lah. Dan beliau juga menghasilkan kitab tersebut dikatakan dalam tempoh 35 tahun. Seterusnya, Syekh Idris Al-Marbawi ini berjaya juga mendapat beberapa penghormatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia sendiri, yang mana beliau mendapat gelaran tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 1 Muharram 1408 Hijrah. Baik. Pada sempena majlis penganugerahan yang berprestij itu, beliau juga sempat memberi satu pesanan yang mana beliau mengatakan semoga umat Islam dapat bersatu padu sempena Ma'al Hijrah ini. Baik. Kesimpulan yang pada pandangan saya berkenaan dengan tajuk ini, Syekh Idris Al-Marbawi ini suatu susuk tubuh yang mana perlu dijadikan contoh tauladan, terutamanya kepada para penuntut ilmu, yang mana perwatakan beliau yang sangat bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu-ilmu agama, meneliti setiap tulisan-tulisan beliau, dan begitu cintakan akan ilmu. Antaranya yang lain, kesimpulan yang saya dapat daripada tajuk ini, dalam masa kita mempelajari ilmu agama, kita perlu menggabungkan ilmu yang lain, contoh seperti ilmu politik yang disebutkan dalam tajuk ini, yang mana Syekh Idris Al-Marbawi sendiri mencipta suatu majalah bagi tujuan untuk menyebarkan kesedaran dan kefahaman Islam yang sebenar. Dan hal itu juga penting untuk para penuntut ilmu, yang mana faedah yang kita peroleh perlu disebarkan, ataupun ilmu yang kita peroleh perlu kita sebarkan agar mendapat manfaat itu kepada masyarakat di sekeliling kita. Baik. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.